Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Semoga kamu dalam keadaan sihat dan ceria. Bertemu kembali kita dalam kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Reza. Tajuk kita pada hari ini ialah kolam ikan dan hasilnya. Kita teruskan dengan membuka buku teks halaman 50. Baik, kita akan fokus kepada kemahiran membaca dan aktiviti yang akan kita jalankan ialah yang pertama, membaca petikan dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Yang kedua, mengenal pasti isi tersurat dan isi tersirat. Mari kita teruskan dengan aktiviti membaca. Di sini kamu perlu membaca dengan intonasi yang betul dan juga sebutan yang jelas. Baik, sebelum itu cikgu akan bacakan dulu petikan yang bertajuk kolam ikan dan hasilnya. Jadi kamu dengar dengan teliti, kemudian kamu fahami petikan ini. Aidil dan bapanya berhasrat untuk menternak ikan tilapia di dalam sangkar di sebatang sungai. Mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Selepas itu, bapanya membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Bapa Aidil meminta beberapa orang pekerjanya memasukkan sangkar itu ke dalam sungai. Aidil dan bapanya melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Mereka melepaskan sebanyak 500 ekor benih ikan tilapia ke dalam sangkar. Pada setiap hari, Aidil membantu bapanya memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Selepas beberapa bulan, ikan-ikan itu sudah boleh dipasarkan. Ikan-ikan itu dijual kepada peraih. Sebelum kita teruskan dengan aktiviti mengenal pasti isi tersurat dan isi tersirat daripada petikan, cikgu akan terangkan dulu apakah maksud isi tersurat dan isi tersirat. Baik, apakah isi tersurat? Isi tersurat merupakan sesuatu perkara yang disampaikan secara jelas. Isi diperoleh daripada petikan. Maksudnya di sini, apabila kita baca sahaja petikan tersebut, kita dapat tahu apakah isi yang hendak disampaikan. Baik, manakala isi tersirat pula ialah sesuatu maksud dan makna yang tidak disampaikan secara terus terang. Maksudnya di sini kita perlu baca keseluruhan ayat dan kita perlu fahami apakah maksud di sebalik isi tersebut. Sekarang kita teruskan dengan aktiviti mengenal pasti isi tersurat dan isi tersirat. Okey, untuk mencari isi tersurat dan isi tersirat, kita perlu baca perenggan demi perenggan. Kita mulakan dengan perenggan yang pertama. Okey, perenggan pertama telah pun diberikan contoh. Lihat pada jadual di sebelah petikan. Okey, mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih. Di sini. Ini ialah isi tersurat. Apakah isi tersiratnya? Okey, isi tersiratnya kenapa perlu cari kawasan sungai yang dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir? Okey, sebab untuk memastikan bekalan oksigen yang cukup dan mengeluarkan bahan buangan dari dalam sangkar secara semula jadi. Okey, kita teruskan dengan perenggan yang kedua. Selepas itu, bapanya membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Okey, ini ialah isi tersurat. Kenapa perlu beli sangkar yang diperbuat daripada besi? Sebagaimana yang kita ketahui, sangkar ini akan dimasukkan ke dalam sungai kan. Jadi perlulah diperbuat daripada bahan yang
tahan. Jadi apabila menggunakan sangkar yang diperbuat daripada besi, sangkar tersebut lebih kuat dan tidak mudah rosak. Okey, kita teruskan dengan perenggan yang ketiga. Aidil dan bapanya melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Mereka melepaskan sebanyak 500 ekor benih ikan tilapia ke dalam sangkar. Manakah isi tersurat? Ya, isi tersurat ialah melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Jadi apakah isi tersiratnya? Kenapa benih ikan perlu dilepaskan pada waktu pagi? Sebagaimana kita tahu, pada waktu pagi cuaca belum panas kan? Jadi cuacanya agak sejuk. Maka suhu air pada waktu pagi tidak terlalu tinggi. Maka sesuailah lepaskan ikan pada waktu tersebut. Okey, kita teruskan dengan perenggan yang keempat. Pada setiap hari, Aidil membantu bapanya memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Setelah beberapa bulan, ikan-ikan itu sudah boleh dipasarkan. Ikan-ikan itu dijual kepada peraih. Okey, manakah isi tersuratnya? Isi tersuratnya ialah membantu bapanya memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Kenapa ikan ternakan bapa Aidil tu diberi makan pelet dan makanan yang telah diproses? Okey. Sebabnya ialah pelet dan makanan lain yang diproses mempunyai zat-zat yang lengkap dan amat penting bagi tujuan pembesaran ikan secara berkesan dan ekonomik. Jadi di sini secara kesimpulannya, bila kamu hendak mencari isi tersirat, kamu perlu baca dulu keseluruhan ayat dalam perenggan dan fikirkan apakah kesan atau sebab daripada isi tersurat yang telah kamu baca tadi. Untuk mengukuhkan lagi pengetahuan kamu, cikgu harap kamu dapat siapkan latihan yang cikgu berikan. Okay, hari ini ada 2 latihan, iaitu latihan yang pertama pada modul yang telah cikgu berikan, iaitu modul PDPR muka surat 2, dan yang kedua latihan dalam buku aktiviti muka surat 54 dan 55. Okey, seperti biasa, kalau dah siap, hantar dalam Google Classroom ataupun Telegram. Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.